Ada nak membahas? Ya, Ahmad Jasin. Kan jelebu ke? Sebuti lambai-lambai multi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua bagi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan untuk Akta Perbekalan Tambahan tahun 2012 dalam kurungan tahun 2013. Perbahasan tambahan ini adalah sebanyak 12.17 bilion daripada kumpulan wang yang disatukan bagi perbelanjaan tambahan untuk perkhidmatan dan maksud yang dinyatakan yang tidak diperuntukkan atau yang tidak diperuntukkan dengan sepenuhnya oleh Akta Perbekalan tahun 2012. Saya faham bahawa boleh wujud keadaan sebegini kerana peruntukan tambahan yang dipohon ini adalah sebenarnya berpatutan. Sebagai contoh, jumlah sebanyak 36 juta ringgit diperlukan oleh JPA untuk menampung kenaikan tajaan pelajar di Australia dan juga di Jepun akibat daripada kenaikan kadar mata wang asing. Hal ini adalah di luar jangka. Yang keduanya, tambahan sebanyak ringgit Malaysia 277.2 juta diperlukan oleh ICU kerana membiayai projek-projek kecil yang diperlukan oleh rakyat. Sebab Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang prihatin terhadap tuntutan rakyat selaras dengan prinsip rakyat didahulukan. Ketiga, ini ada agak sukar sikit untuk saya memahami. Kerana peruntukan sebanyak 300 juta untuk membayar penyelenggaraan sistem ICT dan lain-lain. Jadi soalan saya kepada pihak kerajaan, bagaimanakah ianya boleh berlaku? Sedangkan ianya sudah sepatutnya kita bajet ataupun masukkan dalam bajet tahunan. Di sini isu kecekapan menyediakan bajet tadi adalah isu pertama. Isu kedua adalah isu daripada kesan bajet yang kita tentukan ke atas defisit fiskal kita. Anggaran defisit fiskal kita sebanyak 4.5% pada tahun 2012 semasa kita membentangkan bajet. Ini adalah berdasarkan daripada anggaran bajet asal iaitu sebanyak 261.8 bilion dan hasil sebanyak 207.2 bilion ringgit. Serta nilai GDP sebanyak 941.2 bilion. Sebahagian daripada perbelanjaan telah pun bertambah sebanyak 13.2. Inilah meliputi daripada peruntukan tambahan pertama dan juga kedua. 13.2 bilion ataupun meningkat 5%. Jadi soalan saya pada pihak kerajaan, apakah kesannya ke atas defisit fiskal kita? Kerana fiskal kita yang telah kita unjurkanlah sebanyak 4.5%. Dan pada tahun ini, kita mencadangkan dan mengunjurkan sebanyak 4%. Ini sangat penting supaya kita dapat memastikan supaya matlamat kita untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi tahun 2020 akan tercapai. Tuan Yang Pertua, semalam banyak perkara dibangkitkan oleh pihak kawan-kawan sebelah. Terutamanya perkara yang ada hubung kait dengan hutang. Sebenarnya hutang ini, Datuk Speaker, terjadi di mana-mana. Di semua negara. Baik negara maju, baik ataupun dunia ketiga. Hutang kita hutang kita ini adalah hutang yang manageable. Yang kita boleh mempunyai kemampuan untuk membayar. Ada yang berhormat disebut semasa Ketua Pembangkang jadi Menteri Keuangan tersebut, hutang kita hanya 70 bilion. Itu betul lah tu. Tetapi selepas 16 tahun, not only been overtaken by event dengan izin, tapi tahun demi tahun pembangunan terus berlaku. Jadi sepatutnya lah kita berhutang, tetapi kita berhutang kerana ada sebab. Pasal kerana pembangunan. Pasal dalam perbelanjawan kita ada dua belanjawan kita. Belanjawan yang pertama adalah belanjawan mengurus. Yang keduanya belanjawan pembangunan. Apa juga hal-hal pengurusan tentang gaji ke emolumen ke adalah mengurus dan itu tidak boleh kita pinjam. Jadi dakwaan apa yang dibuat oleh pihak Gombak semalam
adalah satu dakwaan yang cukup keterlaluan. Kita meminjam untuk bayar gaji. Sebenarnya negara kita Malaysia tidak pernah meminjam untuk bayar gaji. Tapi ada pernah sebuah negeri yang ditadbirkan oleh pembangkang terpaksa pinjam untuk bayar gaji. Kerana bayar gaji ini adalah satu perkara yang cukup mustahak sekali. Untuk makluman, kita sebut di sini. Pasal dalam perbelanjawan tahun 2012, hasil kita sebanyak 207.2 bilion. Itu hasil kita. Perbelanjaan mengurus kita sebanyak 202.6 bilion. Jadi mana di situ kita ada surplus, lebihan belanja kita. Kita bukan lebihan belanja. Duit kita terlebih sebanyak 4.6 bilion. Jadi maknanya kita dipanggil current account surplus. Selepas itu pembangunan kita berjumlah sebanyak 46.7 bilion. Kalau kita campur dengan 13.2 bilion yang kita buat untuk perbelanjaan tambahan untuk peringkat pertama dan kedua, maknanya di perbelanjaan terlebih kita belanja sebanyak 60 bilion. Itu yang kita terlebih. Jadi maknanya overall defisit kita adalah sebanyak 4.5% saja. Jadi janganlah kita besar-besarkan perkara ini. Kita bagi satu gambaran bahawa seolah-olah negara kita bukan sahaja mempunyai hutang yang besar, kita tidak ada mempunyai kemampuan untuk bayar. Bukit Katil bangun ni. Oh sila. Saya dah bagi sikit je masa bayar saya tak cukup masa Ya, terima kasih Datuk Ketua. Cuma saya ingin minta pandangan Jasin setelah mendengar data-data yang dibentangkan tadi. Setuju tidak dengan pandangan bahawa daripada keseluruhan perbelanjaan ini, 80% belanjawan itu adalah khusus untuk pengurusan, manakala 20%, hanya 20% saja diperuntukkan untuk pembangunan. Setuju tidak Jasin kalau saya cadangkan bahawa peratusan ini boleh kita sewajarnya kita terbalikkan supaya menjadi 50-50 untuk pembangunan dan juga pengurusan secara seimbang. Terima kasih. Batu pun bangun yang. Sedikit saja. Sama poin yang sama. Sedikit saja. Jawab. Sebenarnya kita mengurus sebuah negara. Kita bukan mengurus sebuah perniagaan. Kerana pengurusan ini adalah penting. Kalau tidak kita tidak boleh tadbir negara kita. Pembangunan pula adalah satu perkara yang dimestikan. Kerana kalau tidak, rakyat akan memberontak, rakyat akan marah. Sebuah kerajaan yang bertanggungjawab adalah kerajaan yang sentiasa memberikan kepuasan atas apa juga keperluan oleh rakyat. Sedikit saja. Saya ingin dapat pandangan Jasin. Trend ini adakah sihat? Pada tahun 90-an, bajet untuk pembangunan adalah 60% daripada keseluruhan bajet. Kini kita sudah makin kurang sehingga hanya 20% untuk pembangunan, yang lain untuk pengurusan. Okey, terima kasih. Daripada batu. Apapun kita boleh ambil kira lah. Apapun saya nak sebut, saya belum habis tentang hutang tadi. Kerana semalam disebutkan bertalu-talu. Kita diserang bertalu-talu. Saya tak boleh jawab pasal apa saya tak ada figure yang tepat. Sekarang saya ada figure yang tepat di tangan saya. Nak membuktikan bahawa kita sebenarnya mempunyai kemampuan untuk berhutang. Bukan saja kita boleh membayar, kita ada sebab kita berhutang. Hutang untuk pembangunan adalah semata-mata untuk membangunkan negara. Jumlah hutang kita betul disebut oleh Pandan mana disebut, kita kata 500 bilion hutang. Betul lah hutang kita 500 bilion. Tapi kita kena tahu hutang tu daripada mana. Apa komponen hutang tersebut? Komponen hutang ni ada 3 komponen dia. Yang pertama, hutang daripada swasta. Hutang daripada kerajaan persekutuan. Yang ketiga, hutang daripada PABK. Bukan semuanya daripada kerajaan. Jadi daripada 500 bilion tadi, ada hutang dalam negeri. Ada hutang di luar negeri. Kalau tidak, saya boleh bentangkan dia punya persatu persatu. Dan dalam masa yang sama, kita mempunyai reserve sebanyak 438 bilion pada bulan 5 yang lalu. Kalau Tuan Speaker bagi saya tambahan, saya boleh bagi. Setakat ni, saya tak dapat bagi kerana saya tak cukup masa ni. Banyak benda saya nak terangkan. Ya, dalam negara, Tuan Kusi, Tuan Yang Ketua, dalam negara, hutang kita
Ketere bangun ya. Okey, ni bos saya lama. Bos lama. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Saya sebelum pada hutang tadi Yang Berhormat ada sentuh tentang rasa terkilan Yang Berhormat tentang soal defisit, ya. Soal tentang defisit. Adakah Yang Berhormat sedar Gombak membuat tuduhan bahawasanya defisit ini telah tidak diuruskan dengan baik sejak Pekan mengambil alih Kementerian Kewangan. Adakah Yang Berhormat sedar bahawasanya sejak Pekan mengambil alih Kementerian Kewangan, tahap defisit belanjawan telah diuruskan dengan teratur dan dikurangkan secara berperingkat dan terbukti setakat ini ianya berada pada landasan yang betul. Ya, pada tahun 2009 misalnya, defisit pada tahap 66%. 2010 dikurangkan kepada 5.6%. 2011 4.8%. 2012 4.5%. 2013 jangkaan 4% dan jangkaan pada 2015 pada tahap 3%. Ini bermakna kerajaan mempunyai kesedaran serta keupayaan menguruskan defisit kepada satu kedudukan yang cukup terkawal di bawah Yang Berhormat Pekan. Terima kasih Ketere. Ini bos saya lama, saya terpaksa bagilah ya. Memang cukup tepat lah tu. Kerana bukan sahaja unjuran, bahkan kita telah buktikan bahawa apa yang kita unjurkan dapat kita bukti dicapai. Saya nak sebut di sini tentang hutang. Kerana banyak tentang hutang yang disebut-sebut. Untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat, hutang kita pada ketika ini pada tahap sebanyak 53.7% daripada GDP kita. Siling kita Yang Berhormat Datuk Speaker adalah 55%. Bahkan saya nak sebut di sini Singapura, hutang negara dia sekarang 110%. Di Jepun melebihi 200%. Jadi janganlah hendaknya kita membuat tuduhan yang melulu seolah-olah kita tidak ada mempunyai kemampuan. Jasin. Nak bagi jalan ni, Mak? Saya sikit je bagi balik. Ya, silakan Pandan. Saya mohon penjelasan Jasin supaya kita jangan terlalu mengambil jalan mudah membuat perbandingan mengenai kemampuan dan kedudukan kewangan sesebuah negara. Kerana Singapura mempunyai aset dan prestasi ekonomi yang berlainan, Jepun pun mempunyai aset dan prestasi ekonomi yang berlainan. Sebab itu pada kadar 110% daripada KDNK di Singapura bukanlah satu masalah. Sedangkan kepada kita, Dewan ini sendiri telah meletakkan garis asasnya 55% kerana itulah yang difikirkan tahap hutang yang paling tinggi yang kerajaan boleh tanggung. Pada kadar 54%, terima kasih, Pandan. 1% itu sudah terlalu tinggi. Masing-masing ada mempunyai persepsi mereka. Tetapi apa pun saya sebut supaya kita dapat satu gambaran. Bukanlah kerajaan kita satu kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Bahkan kita telah membuktikan bahawa rating kita di antara yang paling terbaik. Saya melihat Tadi saya minta maaf, tak dapat lagi. Saya tak dapat bagi lagi lah. Tak bagi jalan. Saya tak ada masa lagi. Titi Wangsa. Okey, ya. Okey. Jasin, boleh tak saya berkongsi dengan Jasin? Kalau kita lihat di mana-mana negara maju, bahawa setiap kali peningkatan sesuatu negara itu dari segi kedudukan ekonomi, maka kita tidak boleh lari berdepan dengan pinjaman. Apa yang kita nak lihat seperti mana Pandan sebut tadi adalah comparatively kita nak lihat bahawa pinjaman ini bersesuaian dengan perkembangan ekonomi kita. Saya nak bagi contoh satu figure sini. Sewaktu di Amerika, before Reagan punya regime, kerajaan Amerika mempunyai hutang state sebanyak 1 trilion. Kemudian apabila Ronald Reagan punya time, 2.9 trilion. Kemudian George H.W. Bush, 4 trillion. And this 4 trillion increase bila sampai Bill Clinton to 5.6 trillion. Kemudian daripada 5.6 trillion, they increase waktu George W. Bush, 10.6 trillion. Kemudian Barack Obama is 16.4 trillion. Batu tak boleh bangun. Apa yang saya nak sebut? Apa yang saya nak tak boleh bangun batu. Apa yang saya nak sebut kepada Jasin ialah setiap perkembangan ekonomi ini dia memerlukan sokongan kewangan untuk kita membangun negara.
dan kita tidak boleh melihat hutang secara isolation daripada perkembangan ekonomi. Yang sebenarnya cukup tepat sekali lah ya. Bos lagi. Ya, Batu Terima kasih Jasin. Ketereh ya. Saya nak menyambung daripada apa yang Dituangsa sebutkan tadi. Yang menjadi masalah tentang apa yang dikemukakan oleh Gombak ialah kerana Gombak mengambil angka pada dua titik masa yang berbeza tanpa melihat pada parameter yang juga turut berubah. Sememangnya hutang negara 15 tahun dulu dilihat lebih kecil berbanding dengan sekarang. Tetapi hutang negara sekarang adalah berasaskan kepada keupayaan negara, bergantung kepada tahap KDNK kita, dan yang keduanya juga adalah hutang bagi memastikan pelaburan sektor awam ataupun public sector spending yang kadang-kadang diperlukan untuk melonjakkan ekonomi, terutama dalam suasana ekonomi yang bergerak ataupun tumbuh secara perlahan. Seperti mana kita tahu, sewaktu Permatang Pauh menjadi menteri dulu, waktu itu ekonomi adalah dalam keadaan yang cukup mudah, keadaan yang tidak mencabar secara globalnya. Sekarang ini Pekan mengambil alih dalam suasana ekonomi global yang begitu suram. Tetapi kawalan terhadap tahap pinjaman negara pada masa ini adalah dalam keadaan yang sama sekali tidak sama dengan apa yang digambarkan oleh Gombak. Sedikit. Masa tak banyak ya, Mat. Saya setuju dengan pandangan Justin tadi. Yang pertama sebut tentang scholarship untuk kadar peningkatan. Saya nak tahu dalam tambahan ini, yang mana satu item yang boleh disifatkan sebagai menjadi merangsangkan kemajuan ekonomi. Yang Muhammad, kalau kita baca daripada handset telah diberi oleh pihak kerajaan ini telah cukup untuk kita betul-betul memahami. Kerana disebut di sini, belanjawan tambahan adalah untuk keperluan mana-mana yang tidak diperuntukkan atau tidak diperuntukkan dengan sepenuhnya oleh Akta Perbekalan tahun 2012. Kita tahu, selain daripada peruntukan tambahan luar jangka, jangan lupa pada tahun lepas kita telah bayar salary adjustment dengan izin kepada pekerja-pekerja kita. Ini penting. Jadi ini perkara yang tidak kita bajet dan kita tidak jangka akan berlaku. Jadi seharusnya 13.2 bilion pertama dan kedua ini adalah satu perkara semata-mata bukan saja untuk merangsang pembangunan, bahkan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Bahkan hutang ini kita mempunyai kemampuan. Hanya yang terakhir saya tengok Tuan Speaker dah signal saya beberapa kali dah. Hutang ini adalah berasaskan kepada kemampuan kita. Rakyat tidak perlu gusar kerana mereka bukan menjadi penjamin. Dan yang bayar dia adalah kerajaan. Kita buat pinjamannya untuk pembangunan. Kalau orang nak kahwin, baru kahwin pun nak beli rumah, tak beli cash. Kena beli hutang juga. Tetapi apabila bank nak pinjamkan kita, dilihat tentang kemampuan kita. Jadi janganlah hendaknya kita persoalkan lagi, bahkan sebagai rakyat yang sentiasa cintakan kepada pembangunan, kita mahu melihat supaya bukan sahaja kita daripada pihak parti BN, bahkan pembangkang juga mempunyai tugas yang sama untuk sama-sama menyumbang tenaga supaya kita dapat menyokong, dan kita mahu kalau boleh kita dapat meningkatkan nama dan imej negara kita. Terima kasih Tuan Speaker kerana sabar menunggu saya. Terima kasih, Ahmad.